Tak dia. Internet tak ada. Hah? Ni saja. Tak boleh dikata internet tak ada. Ada tak ada internet kan? Pasang internet dia. Menambah hidup. Macam mana nampak dia nak angkat barang lah? Dah. Kita keluar. Ha? Oh, tak keluar. Tolak ni. Oh, tershare pula sekarang. Asal buat dua-dua kuning. Ha? Lighting. Ha. Dah start. Tengah. Yang main terdatar. Kan dah kira tadi. Oh, kena dia. Sekejap Oh, mic satu je. Main satu je. Tu kena dekat sikit je. Boleh tak? Mana? Itu. Ni. Ha. Kenapa? Sebab Dah. Sebab dah tak ada anu. Tadi 26 orang. Dah kurang 12 orang. Dah lambat sangat. Ni daripada setting. Putih. Ni. Tak muka efek dari efek. Oh. Ni. Okay. Tolong. Bismillah. Okey. Cuba. Ya. Dia apa dia kata internet connection? Dah Dia kata internet connection. Connection. Tak buka internet, tak buka wifi. Cuba buka internet. Dah start dah apa? Dia ada 2 orang tadi. Ya. Okay. Sayang. Mi. Handphone. Dan live. Okey dah. Dah Okay. Ya. Astaghfirullahalazim. Lighting. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي
الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. Din, jangan lupa bawa makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. Ayat 2 daripada surah Al-Baqarah. Pertamanya kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini bertemu untuk kita menyambung kuliah live online kita atau kuliah online kita
Kita nak menyambung pada ayat 2 surah Al-Baqarah dan nak menyambung frasa 3. Dalam pertemuan yang lalu kita telah membaca sedikit tafsiran daripada pasal 3 daripada ayat 2 surah Al-Baqarah ini. Tuan-tuan boleh tekan tempat yang saya ada nota mengatakan bahawa boleh dapat nota kuliah, nota bacaan kuliah. Bila tuan-tuan tekan link tu, tuan-tuan akan masuk ke website saya, iaitu ustazsyam.com. Dia terus buka kepada artikel saya, iaitu tafsir surah Al-Baqarah ayat 2. Tafsir surah Al-Baqarah ayat 2. Kalau tuan-tuan scroll. Pertama sekali tuan-tuan akan jumpa ayat 2 frasa 1, iaitu zalikal kitab, dan adalah huraian-huraian dia. Kemudian tuan-tuan akan jumpa frasa 2, ayat 2 frasa 2, la raiba fihi. Di bawah tu adalah huraian-huraian dia. Scroll lagi sampai tuan-tuan frasa 3, iaitu hudal lil muttaqin. Di mana tuan-tuan scroll sampailah kepada garisan. Dia ada garisan tu, garisan tu. Bila tuan-tuan jumpa garisan separuh tu, ayat 2 frasa 3 ni daripada hudal lil muttaqin tu, tuan-tuan scroll sampai jumpa garisan lurus tetapi tidak habis. Hudal lil muttaqin, ia jadi hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi hudan di situ maknanya petunjuk. Hudan atau petunjuk ini maksudnya, Imam Baghawi mengulas kat sini. Imam Baghawi kata, Imam Baghawi kata maksudnya bimbingan yang betul dan penjelasan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita nak panduan yang betul, ialah Al-Quran. Dan penjelasan pun ialah Al-Quran. Apa yang betul dan apa yang salah ialah Al-Quran. Kalau kita nak penjelasan mana betul, mana salah, ambil daripada Al-Quran. Macam hari ni masyarakat confuse. Lelaki jadi perempuan ni salah ke tak salah? Perempuan jadi lelaki ni salah ke tak salah? Ada kata salah, ada kata salah, ada kata tak salah. Sebab itu perasaan yang ada dalam diri dia, perasaan yang ada dalam hati dia. Jadi nak tahu salah ke tak salah, nak tahu salah tak salah, tengok apa Quran kata. Dan dalam hal ini Quran kata haram lelaki menjadi perempuan, dan haram perempuan menjadi lelaki. Haram lelaki berpakaian seperti perempuan, dan haram perempuan berpakaian seperti lelaki. Jadi maknanya kadang-kadang dalam dunia ni kita ada perkara yang kita rasa betul ke salah ni? Dari satu sudut mungkin betul, dari satu sudut mungkin salah. Maka untuk cari betul atau salah, kita hendaklah tengok Al-Quran. Kalau Al-Quran kata betul, betul lah. Kalau Al-Quran kata salah, salah. Macam isu ni lah. Perempuan nak jadi lelaki, lelaki nak jadi perempuan. Kalau kita tengok hujah manusia macam-macam nak kata boleh. Yang kata tak boleh itu tentulah. Ada yang kata boleh, tak ada salahnya, tak mengapa. Ini naluri manusia. Dia orang perempuan yang terperangkap dalam tubuh lelaki. Macam-macam lagi. Jadi mana betul, mana salah? Maka penentuan betul dan salah ialah daripada Al-Quran. Kalau Quran kata betul, betul. Quran kata salah, salah. Terima. Jangan lawan Quran. Habis kalau satu benda tu Quran tiba-tiba kata betul pun tidak, kata salah pun tidak, itu terpulang. Apabila sesuatu perkara itu Quran atau hadis Nabi SAW tidak meletakkan garis panduan betul atau salah, haram atau halal, haram atau harus, boleh atau tak boleh, Quran atau hadis Nabi tidak meletakkan apa-apa garis panduan, maka perkara itu terpulang pada kita. Mana-mana perkara, mana-mana permasalahan, mana-mana persoalan yang Quran dan hadis Nabi, yang diuraikan pula oleh hadis Nabi, telah letakkan garis panduan dia,
Ini betul, ini salah, ini boleh, ini tak boleh, maka kena ikut Al-Quran. Mana yang Quran tak kata boleh, tak kata tak boleh, itu terpulang kepada kita. Contohnya apa tuan-tuan? Contohnya, boleh ke budak umur 18 tahun mengundi? Boleh tak? Boleh tak budak umur 18 tahun mengundi? 18 tahun ni boleh ke mengundi? Ini Quran tak ada. Dalam Quran tak ada, dalam hadis Nabi pun tak ada. Tidak dibincangkan tentang umur 18 tahun ni boleh mengundi ke tidak. Pada dasarnya, spesifiknya, detailnya, pilihan raya tu pun tak ada dalam Quran. Tapi prinsip asas tu adalah. Prinsip asas pemilihan, memilih ketua itu adalah. Jadi persoalan boleh tak undi umur 18 tahun ke tak 18 tahun ke tak boleh, itu tidak qat'i. Sebab dalam Quran tak ada, dalam hadis Nabi pun tak ada penegasan. Kalau ada pun dia hanya zanni. Kalau cari-cari pun macam ada, macam, tapi bukanlah qat'i boleh, bukanlah qat'i tak boleh. Sebab itu dalam perkara seperti ini, yang Quran dan hadis Nabi SAW tidak menentukan boleh atau tak boleh, tidak menentukan benar atau salah, tidak menentukan halal atau haram, itu terpulang kepada kita, ikut pandai kita lah. Ikut pandai kita lah. Itu bendanya tuan-tuan. Baik. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu, kita sambung bacaan. Sebab kelas saya ni kelas bacaan dan ulasan tafsir. Bukan kelas menafsir. Memang artikel ni saya tulis tajuk tafsiran Al-Quran ayat 2 surah Al-Baqarah. Memang betul. Apa yang tertulis itu adalah semuanya tafsiran. Saya terjemah daripada penafsir-penafsir yang mu'tabar. Macam contoh yang sedang kita baca ni daripada Baghawi, Imam Baghawi. Tetapi kelas saya ni bukan kelas tafsir, tetapi kelas membaca dan mengulas tafsir-tafsir yang ditulis oleh para ulama bertabah. Jadi kita sambung bacaan kita. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-muttaqin. Tadi dia menerangkan perkataan hudan. Kali ini dia menerangkan pula perkataan muttaqin. Al-muttaqin adalah orang yang takut melakukan syirik. Ni orang yang takut melakukan syirik. Orang muttaqin siapa? Orang yang takut nak melakukan syirik. Kalau dia berani je buat syirik, kan? Antara syirik ialah antara yang boleh menjatuhkan ke dalam syirik ialah mengamalkan ilmu sihir. Mengamalkan ilmu sihir. Mengamalkan ilmu sihir itu boleh jatuh ke dalam syirik. Maka dia berani je dia. Tak adalah dia takut nak main sihir, ilmu sihir. Maka itu bukan orang muttaqin. Orang yang tidak takut melakukan perbuatan syirik. Kemudian dia tidak takut dengan dosa-dosa besar. Dosa besar pun dia tak takut. Ditunggangnya dosa besar, dilakukannya dosa besar tanpa ada rasa insaf, sesal, maka ia terkeluar daripada orang-orang yang muttaqin. Tak termasuk dia. Tak ada pun rasa dia takut. Dan orang yang juga takut daripada melakukan perkara-perkara yang keji, yang dianggap keji. Kalau tadi syirik dengan dosa-dosa besar, itu dianggap keji oleh syarak. Ada juga yang dianggap keji oleh masyarakat. Itu pun diambil kira juga. Yang masyarakat anggap keji. Cuma kalau masyarakat anggap keji, Quran tak anggap keji, syariat, senang syariat lah. Quran dan hadis tidak anggap keji, syariat tidak anggap keji. Itu ada perbincangan lagi, ada perbahasan lagi, terbuka lagi. Tapi mana-mana yang Quran atau hadis atau syariat Islam mengatakan benda itu keji, maka ia hendaklah ditakuti melakukannya. Kalau tak ada rasa takut, maka kita camkanlah. Wal'ayazubillah, kita bukan orang-orang yang bertakwa. Kita tak termasuk dalam ayat ini. Juga kita tak termasuk dalam ayat kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tak termasuk kita.
Ia dari perkataan al-itqa. Perkataan muttaqin itu ia berasal daripada perkataan al-itqa yang membawa maksud kewaspadaan dan penjauhan atau penghindaran. Dan asalnya adalah al-hajaz yang membawa makna perisai, kubu, benteng dan seumpama. Asal makna taqwa ialah berwaspada, menjauhkan diri, menghindarkan diri. Itu asal makna. Dalam konteks syariah, dalam usul syariah, asas dari konteks syariah, ia membawa makna perisai, kubu, benteng yang memisahkan dua perkara. Itu basic dia lah. Benteng, dinding, kubu yang memisahkan. Kalau perang, benteng yang memisahkan musuh dua pasukan yang sedang berperang. Ya? Jadi orang yang bertakwa, kesimpulannya di sini, orang yang bertakwa adalah umpama mereka yang mematuhi perintah Allah, menjauhkan diri dari apa yang ditegahnya sebagai dinding atau benteng di antaranya dengan azab Allah. Apa makna orang yang bertakwa? Ialah orang yang ada dinding, orang yang mengambil dinding, ataupun orang yang mendindingkan diri dia dengan azab Allah, api neraka Allah. Dinding tu apa? Dinding tu ialah menunaikan seluruh perintahnya, seluruh kewajipannya, dan meninggalkan apa yang dilarangnya, yang diharamkannya. Apa yang dilarang. Jadi menunaikan titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah benteng, dinding kita dengan azab Allah. Jadi orang yang bertakwa ialah orang yang mendirikan benteng ini, mendirikan kubu ini, mendirikan dinding ini, iaitu dinding yang dibina oleh batu bata. Ada dua batu bata. Satu, kalau dinding tu dibuat daripada simen dan bata. Kalau dinding kita hari ni dibuat daripada simen dan bata, maka dinding yang menjadi dinding takwa ini, batunya adalah perintah Allah, menunaikan perintah Allah. Simennya adalah meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Ya, baik. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kepada Ka'ab al-Ahbar, ceritakan kepadaku tentang takwa. Maka dia berkata, adakah kamu pernah melalui jalan berduri? Sayyidina Umar tanya kepada Ka'ab bin al-Ahbar, beritahu aku tentang takwa. Lalu Ka'ab tanya balik Sayyidina Umar, dia kata, adakah kamu Umar pernah berjalan di jalan yang ada duri, ada benda tajam, ada kaca, seumpamanya? Umar kata ya. Lalu Ka'ab berkata lagi, apa yang kamu buat dalam keadaan itu? Umar berkata, aku berhati-hati dan berwaspada. Berkata Ka'ab, itulah takwa. Dalam konteks ini, takwa dalam konteks sifat ialah berwaspada. Berwaspada, berjaga-jaga, berhati-hati, supaya tidak terlanggar sempadan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya tidak terlanggar sempadan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya tidak terlanggar perintah, kita perintah Allah. Melanggar perintah Allah iaitu tidak buat apa yang Allah suruh buat. Melanggar larangan Allah ialah buat apa yang Tuhan larang jangan dibuat. Maka orang yang bertakwa ialah orang yang berhati-hati dalam hidup dia, supaya dia tidak jatuh dalam maksiat, supaya dia tidak jatuh dalam haram. Dan sebab tu ada orang yang berjaga-jaga supaya dia tidak jatuh dalam perkara haram, itu orang yang bertakwa. Ada yang lebih tinggi daripada takwa, iaitu apa dipanggil tu, Allah, saya pun lupa pula malam ni istilah dia, iaitu dia bukan saja jaga diri dia jangan jatuh ke dalam haram, tetapi jangan jatuh ke dalam perkara syubhat. Jangan jatuh ke dalam perkara yang syubhat pun. Yang haram memang dia tak nak. Yang syubhat, tak jelas halal ke haram, boleh ke tak boleh, pun dia tak buat juga. Dan ada yang lebih baik daripada itu tuan-tuan, di mana
Dia bukan saja meninggalkan perkara haram, dia juga meninggalkan perkara syubhat, dia juga meninggalkan perkara makruh. Makruh, perkara yang boleh, yang harus, boleh dibuat. Tidak berdosa kalau buat. Buat tu tak berdosa, tetapi kalau tinggalkan dapat pahala. Maka dia tinggalkan juga benda makruh. Dan ada yang lebih baik daripada itu. Ada yang lebih baik daripada itu, iaitu dia tinggalkan perkara yang harus. Benda tu bukan makruh pun, benda tu harus. Tetapi dia bimbang kalau dia ambil yang harus, tiba-tiba yang harus tu menyebabkan dia jatuh ke dalam yang haram. Benda harus ni kena jaga-jaga tuan-tuan. Sebab oleh kerana dia harus, kita pun elok seronok, tak takut buat apa-apa. Tapi oleh kerana kita gila dalam benda yang harus ni, akhirnya kita terjerumus ke dalam benda yang haram. Jadi ada tingkatan yang lebih tinggi. Dia bukan saja tidak berjaga-jaga daripada perkara haram. Dia bukan saja berwaspada daripada perkara syubhat. Dia bukan saja berwaspada daripada perkara makruh. Perkara harus pun ditinggalkannya. Ya, kerana dia sangat takut kalau perkara harus itu membawanya kepada perkara haram. Ya, baik. Berkata, sambung bacaan lagi. Berkata Syahru bin Harisah, orang yang bertakwa adalah mereka yang meninggalkan apa yang tidak menyakitinya, kerana berwaspada terhadap apa yang akan menyakitinya. Saya pun fikir juga apalah. Jadi saya boleh faham macam ni tuan-tuan. Meninggalkan perkara yang tak menyakiti kita, supaya kita tidak jadi disakiti. Contohnya apa? Contohnya apa tuan-tuan? Nak bermewah-mewah. Nak hidup bermewah. Nak hidup bermewah ni tak berdosa tuan-tuan. Kalau kita bermewah-mewah dengan yang halal. Kita bermewah-mewah dengan yang halal. Dengan harta yang halal, tak apa. Tak apa tuan-tuan. Tetapi kadang-kadang, kerana nak bermewah-mewah ni, akhirnya kita terjerumus ke dalam perkara haram. Kerana nak hidup mewah, gaji tak cukup, pendapatan tak cukup, kita pun ambil rasuah, makan rasuah. Kerana nak bermewah. Sebab tu, sakit ke kalau tidak hidup mewah? Tak. Hidup biasa pun tak apa, hidup sederhana pun tak apa. Tapi oleh kerana nak hidup mewah, dia terjerumus ke dalam benda haram yang akhirnya menyakiti diri dia dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, dia nak pakai gelang emas rantai, tengkuk, gelang tangan emas misalnya. Tak salah kalau dibeli dengan duit yang halal, rezeki yang halal, pendapatan yang halal. Tetapi duit yang ada tak mampu, gaji tak cukup, pendapatan tak cukup, tapi nak juga pakai emas, nak juga pakai rantai. Lalu dia menipu, dia mencuri, dia makan rasuah. Sebab nak juga perhiasan yang mewah. Jatuh dia ke dalam benda yang haram. Maka menyebabkan dia sakit di neraka besok. Kalau tak pakai emas, tak pakai rantai, sakit ke? Tak pakai gelang, sakit ke? Sakit hati je lah kot bila orang mengata. Sebab orang ni dia bukan kira apa, dia mengata je kerja dia. Setakat orang mengata, tak usahlah kita risau. Kalau kita dah tak ada, dah tak mampu, tak payah pakai. Tak sakit pun kita tak pakai emas gelang. Tapi kadang-kadang kerana nak pakai itu, menyakitkan diri kita di dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak pakai kereta besar, kereta mewah sama juga. Pakai kereta murah-murah, boleh, tak sakit. Taklah menyakitkan kita. Rosak sesekali itu biasalah, jagalah enjin elok-elok, tak rosak dia, tapi nak juga kereta mewah. Oleh kerana tak mampu gaji, tak mampu pendapatan, tak mampu makan rasuah misalnya, dapatlah pakai kereta mewah, sakit besok di akhirat, sakit besok dalam padang mahsyar. Ini kita kena faham tuan-tuan. Baik. Kemudian berkata Ibnu Umar, at-taqwa adalah bahawasanya engkau tidak melihat diri engkau lebih baik dari orang lain. Engkau tidak melihat diri engkau lebih baik daripada orang lain. Ini makna taqwa dalam konteks tasawuf.
Dalam konteks takwa dalam makna hati nurani, tasawuf, akhlak. Orang yang bertakwa kalau dari segi syariat ialah orang yang tidak yang takut melakukan benda haram. Orang yang menjaga diri daripada melakukan yang haram, yang syubhat, yang makruh, yang harus pun. Ini adalah takwa dalam konteks akhlak ataupun tasawuf. Di mana dia tidak melihat dirinya lebih baik daripada orang lain. Kalau orang tu dia nampak dia lebih baik daripada orang lain, dia bukan orang bertakwa lah tu. Boleh jadi sangat. Sebab yang berkata ni siapa? Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, yang bapaknya Umar Abdul Aziz, yang anaknya adalah, yang bapaknya Umar Al-Khattab, yang bapaknya Umar Al-Khattab, yang anaknya Umar bin Abdul Aziz. Yang anaknya Umar Ibnu Abdul Aziz, yang dianggap sebagai apa? Sebagai Umar Khattab ni Khalifah Rashidin. Umar Ibnu Abdul Aziz ni dianggap sebagai kalau Umar Khattab ni Khulafah Rashidin yang 4, yang Rabi' yang 4. Yang Ibnu Umar bin Abdul Aziz ni dianggap Khulafah Rashidin Khamisah yang kelima. Pada saja dianggap ulama sebab akhlak dia macam akhlak datuk dia. Jadi Ibnu Umar ini ialah Abdullah bin Umar. Jadi dia yang berkata. Jadi kalau kita ni masih nampak kita lebih hebat daripada orang lain, kita bimbanglah kita. Bimbangkanlah hati kita. Ajarlah hati kita supaya bimbang. Ajarlah hati kita supaya rasa takut. Kalau kita terkeluar dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Jadi jangan pernah nampak merasakan diri lebih baik daripada orang lain. Kalau kita dah terasa kita baik daripada orang lain, kita kena ingat ada orang lain yang lebih baik daripada kita. Kalau kita nampak si B misalnya, kita rasa kita lebih baik daripada si B. Sebab si B ni kurang solat sunat dia, kita banyak solat sunat. Kita kena ingat B ni mungkin dia kurang solat sunat, tetapi dia mungkin banyak bersedekah, dia mungkin banyak menolong orang. Maka itu menjadikan dia lebih baik daripada kita. Ataupun di sana ada orang yang jauh lebih baik daripada kita. Kalau kita dah rasa kita baik, ada saja orang lain yang akan lebih baik daripada kita. Sebab itu jangan berasa bahawa diri kita lebih baik daripada orang lain. Dan dikhususkan menyebut orang-orang yang bertakwa sebagai suatu penghormatan bagi mereka, atau kerana mereka melindungi diri mereka daripada al-huda, melindungi diri mereka dengan petunjuk tu tadi. Sebab apa? Sebenarnya Quran ni dia petunjuk pada semua manusia. Quran ni bukan petunjuk pada orang bertakwa je, bukan pada orang Islam je, bukan pada orang beriman, dia pada semua manusia. Ada ayat lain Tuhan sebut hudal linnas. Ada ayat lain nanti kita mungkin jumpa dalam huraian lain yang akan datang. Ada Tuhan sebut hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Tapi kenapa dalam surah Al-Baqarah Tuhan sebut hudal lil muttaqin? Sebab walaupun Quran ni petunjuk pada semua jenis manusia, tetapi hanya orang yang bertakwa sahajalah yang nak ambil Quran ni sebagai petunjuk. Walaupun Quran ini petunjuk kepada seluruh manusia, tapi bukan semua nak ambil Quran sebagai petunjuk. Yang nak ambil Quran sebagai petunjuk itu ialah orang bertakwa. Sebab tu kalau kita mahu mengambil Al-Quran sebagai petunjuk, jadi kita tu ada harapan nak termasuk dalam kalangan orang-orang yang bertakwa itu. Baik. Okey, habis Baghawi. Kemudian Al-Wasil Tantawi, huraian dia pendek je. Tentang hudan. Dia kata hudan maknanya adalah pemandu yang menyampaikan kepada apa yang dikendaki atau apa yang dicari dan pengelak dari kesesatan. Sesat macam mana? Siapa yang dikatakan sesat? Bukan sesat balik kampung, bukan sesat pergi mana-mana. Sesat tak sampai ke syurga. Kita semua di atas dunia ni nak masuk syurga. Tapi ada yang sesat, ramai yang sesat. Wa'iyazubillah. Moga-moga bukan kita dari kalangan yang sesat itu.
Ramai dari kalangan manusia ini, malah dari kalangan umat Islam itu sendiri pun, ramai yang sesat tak jumpa syurga, sebaliknya sampai ke neraka. Kenapa mereka sesat? Sebab mereka cari panduan yang salah, ya, iaitu bukan Al-Quran. Dan kadang-kadang mereka pegang Al-Quran dah, kata mulut mereka pegang Al-Quran, tapi salah pegangan, salah cara pegang, salah cara memahamkan Al-Quran itu. Salah cara memahamkan Al-Quran itu. Macam di antara golongan yang mempertahankan LGBT ni, dia kata mana ada Quran menegah LGBT? Mana ada dalam ayat Quran menegah LGBT? Ada, tuan-tuan. Ada. Ya? Ada. Saya pernah ceramah ke ayat ni, cari balik. Cari balik artikel saya. Carilah, tulislah perkataan LGBT ke Lot ataupun kaum Lot, ya, cari. Dalam banyak-banyak artikel saya kuliah saya ada ulas khas satu ayat. Di mana ayat itu terang-terang, tak payah tafsir, terang-terang menunjukkan bahawa LGBT itu, yakni hubungan seks lelaki dengan lelaki, dan begitulah perempuan dengan perempuan adalah ditegah dan dilarang oleh Allah. Daripada Al-Quran, daripada hadis memang banyak. Tegahan secara langsung ni memang banyak. Ayat Quran pun banyak, tetapi memerlukan penafsiran. Tapi ada satu ayat, tuan-tuan cari. Tuan-tuan cari balik. Saya tak nak ulas kat sini sebab nanti masa jadi panjang. Tak habis nanti ayat kita ni. Ayat ni pun dah 2 kali pertemuan dah. Perasa 3 ayat 2 ni pun dah 2 kali pertemuan. Cari. Ada. Tapi kenapa juga awak ada orang Islam kata, Quran tak kata orang Islam. Kalau orang bukan Islam tak apa. Ini orang Islam kadang bergelar ustazah, bergelar ustaz, doktor. Tetapi masih mengatakan dalam Quran tidak halang LGBT. Sebab apa? Mereka salah memahamkan Al-Quran. Mereka tak ada disiplin ilmu yang sepatutnya dalam menafsirkan ataupun mengistimbat hukum daripada Al-Quran itu. Ya? Jadi Quran hudan, dalam bahasa mudahnya tuan-tuan, Waze lah, Waze. Quran ini adalah GPS ataupun Waze. Macam Waze tu kan. Kita type je mana nak pergi. Cuma Waze ni kadang-kadang boleh salah juga. Salah tu dengan 2 sebab. Yang pertama, kita salah type. Yang kedua, mungkin jalan tu dah berubah. Jalan berubah. Macam-macam lah faktor cuaca. Kadang-kadang ada masanya dia salah juga. Tapi majoritinya dia bawa kita ke tempat yang kita nak. Cuma jangan salah type. Type betul, tempat betul, insya-Allah. Dia Waze tu dia bawa kita ke tempat kita nak pergi. Maka begitulah Al-Quran. Fahamkan dengan cara yang betul. Ambil tafsiran dia, ambil istimbat hukum dia dengan cara yang betul. Kalau kita bukan ahli dia, kita ambil daripada ahli dia, insya-Allah Quran akan bawa kita ke syurga. Kalau tidak, walaupun kita kata kita pegang Quran, tetapi tak sampai syurga juga, sampai ke neraka juga. Wa'iyadzubillah. Moga-moga itu bukan kita. Itu bukan kita. Dalam doa khatam Quran, ada satu doa yang disebut, yang menyebut, jangan jadikan kami di kalangan orang yang baca Al-Quran, tapi Quran tu bawa kami ke api neraka Jahannam. Bawa kami kepada api neraka Jahannam. Baca Quran, tapi bawa kami ke api neraka Jahannam. Itu dia. Sebab itu hati-hati tuan-tuan. Ini adalah hal. Baik, kemudian kita sambung. Taqwa dari segi syarak ialah mematuhi perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Di mana ini kesimpulan dia lah tuan-tuan. Daripada kesimpulan ni nanti kita akan ulas tentang dosa besar. Kita akan ulas tentang dosa besar. Lepas tu kita akan ulas tentang dosa kecil. Ya. Kita tunggulah azan sekejap ya.
Allahu Akbar. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. Okey tuan-tuan, kita sambung sikit ya. Kesimpulannya, takwa dari segi syarak ialah mematuhi perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan dari dosa-dosa besar dan tidak berterusan ataupun bersantaian dengan dosa-dosa kecil yang terang atau yang tersembunyi. Takwa ni dia meninggalkan dosa besar. Ya? Dan ada keringanan sikit dalam dosa kecil, bukan ringan untuk buat dosa kecil. Kalau kita terlanjur buat dosa kecil, kita masih lagi boleh digolongkan di kalangan orang yang bertakwa, tetapi bukanlah orang yang berterusan dengan dosa kecil. Bukan sengaja buat dosa kecil, suka-suka buat dosa kecil. Sebenarnya terlanjur buat dosa kecil. Tidak bersantaian. Sebab tu saya gunakan istilah santai. Dia tidak diterlanjur sebenarnya. Dia bukanlah santai, bukanlah seronok nak buat dosa kecil tu. Dia terlanjur. Orang yang macam ni, dia masih boleh duduk, dia masih boleh tergolong di kalangan orang-orang yang bertakwa. Jadi saya ulang balik. Takwa dari segi syarak ialah mematuhi perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah dari segi dosa besarnya. Dan dosa kecilnya ialah tidak bersantaian melakukan dosa kecil. Dalam arti kata yang lain, takwa bermaksud kewaspadaan, penghindaran atau penjagaan dari apa yang Allah jadikan ia sebagai sebab mendapat kemurkaan dan azab daripadanya. Ya? Dalam arti kata lain, takwa kita ambil makna kubu tadi, perisai tadi. Takwa ialah kita bersikap berwaspada, tidak melakukan perkara yang akan menyebabkan kita diazab oleh Allah SWT. Oleh kerana itu dosa-dosa besar semuanya diancam pelakunya dengan hukuman selain daripada dosa kecil. Jadi dosa besar ni diancam oleh Allah dengan hukuman, dengan azab berbanding dosa kecil. Dan kerana itulah saya, kerana perkataan inilah, kerana ujung ni lah, oleh kerana itu dosa-dosa besar semuanya diancam pelakunya dengan hukuman selain al-lamam, yakni dosa kecil. Maka kerana itulah saya ulas apa beza dosa besar dan dosa kecil. Sebab itulah saya bawa ulasan, mungkin tak habis, tapi kita tengoklah kesempatan kita malam ni ya. Okay, kita ambil sikit dulu tentang dosa besar. Apakah pengertian dosa besar? Saya bawa yang ringkas-ringkas sahaja. Kecuali besok kalau umur panjang, kita sampai kepada ayat yang khusus menyebut dosa besar, minal kabair. Pada masa itu mungkin kita akan ulas secara spesifik lah tentang dosa besar ni. Ya, tetapi untuk di sini kita ulas ringkas je. Sebab kita bimbang kalau umur tak sampai, mana tahu tak sampai ayat berkenaan.
mati dah kita. Jadi sekurang-kurangnya kita ada sebut secara ringkas dulu. Ibnu Abbas menyebutkan, mengartikan dosa besar ialah setiap dosa yang diletakkan padanya dengan nas Al-Quran, sunnah atau ijma' bahawa ialah dosa besar, dijanjikan hukuman yang berat. Ya? Dijanjikan hukuman yang berat. Dijanjikan. Ada rakaman dia goyang-goyang sikit. Tak apalah tuan-tuan. Dia kan dia berhenti sendiri tu goyang-goyang tu. Okey, Ibnu Abbas mengatakan setiap dosa yang diletakkan padanya dengan nas Al-Quran, sunnah. Maknanya dosa tu, siapa kata dosa? Quran kata dosa. Siapa kata dosa? Kalau Quran tak kata, hadis Nabi kata dosa. Ya? Ataupun ijma' ulama' mengatakan ia adalah dosa besar. Ulama' sepakat. Quran mungkin zanni, sunnah mungkin, kalau Quran tengok Quran mungkin sekaligus seimbang nampak macam dosa, sekaligus nampak macam tak dosa. Baik sunnah macam tu, tiba-tiba ijma' ulama' menyimpulkan daripada Quran dan sunnah bahawa ia adalah dosa, maka ia juga adalah dosa besar. Ataupun dosa itu dijanjikan hukuman yang berat, seperti neraka, ataupun hukuman had, hudud. Dijanjikan hukuman hudud, ya, potong tangan, rejam, sebat, ya, maka itulah dosa besar. Maka itulah dosa besar. Iaitu dosa, saya ulang balik, yang Quran kata dosa, hadis Nabi kata dosa, ijma' ulama' kata dosa, ya. Kemudian dia ada diletakkan di sana ancaman hukum had, hukum hudud. Potong tangan, rejam, sebat, maka itu dosa besar. Sebab itu mencuri, berzina itu dosa besar. Sebab dia letakkan hukuman hudud dekat situ. Ya? Baik. Kemudian tuan-tuan, ya, Qurtubi pula. Qurtubi kata dosa besar adalah yang Allah akhiri dengan ancaman neraka atau kemurkaan. Ni dia. Sebenarnya Qurtubi pun dia sebut hampir sama macam Ibnu Abbas. Cuma saya ambil daripada Qurtubi ni apa yang Ibnu Abbas tak sebut. Ya? Apa yang Ibnu Abbas sebut tu Qurtubi sebut juga. Cuma oleh kerana Qurtubi dah sebut tadi, saya tinggalkan, saya ambil apa yang Qurtubi tak sebut. Ibnu Abbas tak sebut, iaitu dosa besar, ataupun sebut tempat lain tapi tak sebut tempat saya ambil tadi. Iaitu perkataan Ibnu Abbas tu kita jumpa dalam Fathul Bari. Ya, kitab Fathul Bari 15 ya, 15/709, ya. Qurtubi pula kata dosa besar adalah yang akan diakhiri dengan ancaman neraka. Yang Quran, hadis Nabi kata tak boleh buat, jangan, benda tu bahaya, tak elok, ujungnya ada ancaman neraka. Itu dosa besar. Ataupun diberitahu bahawa dia kemurkaan Allah murka. Diberitahu bahawa Allah murka, atau Allah laknat. Ada laknat di sana. Macam liwat, perbuatan LGBT. Ada laknat Allah dekat sana. Atau diancamkan azab, ya, azab kubur. Kalau neraka tu dia neraka lah. Kalau di kubur tu azab kubur, maka itu adalah dosa besar, ya, dosa besar. Baik. Kesimpulannya, semua dosa yang disebutkan sebagai dosa besar, semua dosa yang disebutkan sebagai dosa besar. Kesimpulannya, dosa besar itu adalah semua dosa yang disebutkan sebagai dosa besar. Dosa yang Quran sebut, hadis sebut sebagai dosa besar. Kemudian yang semua dosa yang dijanjikan azab. Semua dosa yang macam kalau ada benda tu dilarang, ada hadis larang, ada ayat Quran larang, tapi tak ada ancaman azab, tak ada ancaman kemurkaan, tak ada ancaman laknat Allah, tak disebut di sana dosa besar, itu bukan dosa besar. Tapi dilarang, tapi tak ada disebut dosa besar ke apa, tak ada. Ya?
Jadi dosa besar itulah semua dosa yang disebut dosa besar oleh Quran dan hadis. Dijanjikan azab neraka, dijanjikan kemurkaan Allah, laknat Allah, dan adanya hukuman hudud, hukuman berat, dan disifatkan pelakunya sebagai fasik. Quran kata jangan buat benda ni. Siapa buat dia fasik. Hadis kata jangan buat benda ni, perbuatan ni. Kalau buat dia fasik, maka perbuatan yang disifatkan sebagai fasik, maka itu juga adalah dosa besar. Ya. Jika mana-mana dosa adalah salah satu daripada ciri disebutkan, maka ia adalah dosa besar. Itu kesimpulan dia. Ya, baik. Okey, sekarang yang penting contoh-contoh dosa besar ni tuan-tuan. Itu penting. Kita bagi sikitlah sebagai penutupnya. Ya, contoh-contoh dosa besar. Apa contoh-contoh dosa besar? Yang pertama ialah syirik. Syirik, menyekutukan Allah. Saya tak nak ulah dah panjang-panjang. Sebab nanti bila jumpa ayat syirik, kita akan ulah. Nanti ayat syirik tu pula, dia ayat syirik tentang ini, ada ayat syirik tentang itu. Jadi kita ulas bila tiba masanya, kalau umur panjang. Ya. Tetapi syirik ni ringkasannya ialah menyekutukan Allah SWT. Ringkasnya lagi saya sebut jugalah sepintas lalu, takut-takut mati lepas ni. Kan, tak sempat, saya tak sempat nak cakap, tuan-tuan tak sempat nak dengar. Kita boleh jadi syirik dengan 3 sebab. Yang pertama dengan keyakinan akidah kita. Akidah yang salah. Mengatakan Tuhan itu lebih dari satu. Tuhan itu dia tidak bijaksana. Tuhan itu dia hukum potong tangan pencuri itu sebenarnya hukum yang tak sesuai dengan zaman lapuk. Itu boleh jadi syirik batal syahadah. Kalau kita fikir macam tu, kita tak yakin dengan kebijaksanaan Allah. Allah tu Tuhan yang maha bijaksana. Bila dia suruh potong tangan pencuri, maknanya baguslah potong tangan pencuri itu. Kerana yang suruh potong tangan pencuri itu Tuhan yang bijaksana. Kalau kata kesian orang pencuri kena potong tangan, kita kata kesian Tuhan yang suruh potong tangan pencuri itu. Tuhan yang Ar-Rahman, Tuhan yang Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi kalau kita ragu dengan Allah, uraian dia panjanglah, maka syirik. Yang kedua, kita boleh syirik dengan perbuatan. Perbuatan iaitu kita sembah patung tu memang tentu dah. Kemudian perbuatan ni apa? Kita hormat orang lain, tunduk yang menyamai rokok. Kalau kita tunduk tak sampai batas rokok, dimaafkan lagi. Tapi kalau kita tunduk sampai menyamai batas rokok, itu dah sampai kepada syirik. Ya. Kemudian yang ketiga, boleh jadi syirik dengan perkataan. Boleh jatuh syirik dengan perkataan, iaitu kita cakap walaupun hati kita tak yakin, tapi mulut kita cakap. Kita permainkan hukum Allah, kita ejek hukum Allah. Kalau kita potong tangan curi, banyaklah nanti orang jual sup tangan kat Malaysia ni misalnya. Itu boleh menyebabkan gugur syahadah, jatuh kita ke dalam syirik, jatuh kita ke dalam kufur, zon kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syirik. Yang kedua dosa besar ialah sihir. Mengamalkan ilmu sihir. Terutamanya sihir yang menggunakan jin ni. Tentulah sihir yang bila sebut sihir ni tentulah dia mengabdikan diri pada jin. Dia akan suruh makan, minum darah, bunuh orang, buat benda-benda haram, korek kubur orang, nak ambil minyak dagu dan sebagainya. Panjanglah cerita. Bila sampai bab sihir kita bincang. Yang ketiga, derhaka terhadap ibu bapa. Ini juga dosa besar. Derhaka terhadap ibu bapa, mengencikkan hati mak bapa, dosa besar. Jangan buat main-main. Bukan dosa kecil. Sebab tu janganlah selalu perkecilkan hati ibu bapa. Jangan selalu buat mak bapa. Bukan selalu, jangan buat mak bapa sakit hati. Kalau terlanjur buat mak bapa sakit hati, minta maaf. Kerana kalau mak bapa tadi simpan dalam hati, kita kekal dengan dosa besar. Tak masuk syurga kita, wa'iyyazubillah. Yang keempat, meninggalkan solat, ibadah fardu. Solat ke, ibadah haji ke, zakat ke, yang wajib ditinggalkan. Itu dosa besar. Yang sunat, meninggalkan sunat tidak dosa. Meninggalkan ibadah yang wajib, yang fardu itu dosa besar. Yang kelima, maksiat ataupun dosa besar yang berbentuk maksiat kemaluan. Seperti zina dan liwat, LGBT misalnya. Itu dosa besar.
Berzina tu dosa besar, liwat tu dosa besar, LGBT tu dosa besar. Ya, ijma' para ulama. Yang ketujuh, membunuh. Ya, termasuk menggugurkan kandungan pun termasuk membunuh. Dosa besar, membunuh tanpa sedap. Sebab bukan nak bela diri, bukan kerana dalam peperangan, bukan. Ya, nanti kita bincanglah bila tiba bab membunuh ni. Yang ke-8, minum arak. Itu dosa besar tuan-tuan, bukan kecil-kecil. Setakat istighfar tak akan terampun dosa kita. Perlu kepada taubatan nasuha. Perlu kepada taubat. Nanti kita sampai bincanglah bila tiba ayatnya. Makan riba. Ya. Makan riba juga dosa besar, bukan dosa kecil tuan-tuan. Walaupun makan riba ni dah jadi permainan kita dalam dunia kita hari ni. Kadang-kadang orang kata kalau dunia hari ni tak riba mana boleh. Tak riba mana nak maju. Tak riba mana nak untung. Kena ke untung tak untung, maju tak maju, rugi tak rugi. Riba tu adalah dosa besar. Mencuri pun dosa besar sebab diancam dengan potong tangan. Maksiat lidah seperti memfitnah, mengumpat. Memfitnah ni dosa besar, mengumpat ni dosa besar. Inilah dosa paling banyak manusia lakukan pada di dunia hari ini. Semenjak ada Facebook, Twitter dan media sosial yang lain. Perbuatan memfitnah, mengumpat ni cukup banyak dilakukan oleh umat manusia pada hari ini tuan-tuan. Adanya media-media sosial ini, dia menjadi tangga kejahatan, tangga syaitan kepada sebahagian orang. Bukannya menggunakan kebaikan, menggunakan media-media sosial untuk memperbanyakkan mengumpat, untuk memperbanyakkan memfitnah. Ya, dosa besar bukan dosa kecil. Setakat istighfar tak boleh ampun. Malah mengumpat ni dia libatkan orang kena minta maaf dengan orang yang diumpat, yang difitnah. Yang ke-12 dosa besar ialah berjudi dan memakan hasilnya. Berjudi pun dosa besar. Tak kiralah judi apa, nombor ekor, daun main teruk, poker, apa bentuk judi pun. Dia adalah istilah judi tu. Istilah judi tu pertaruhan. Ibu kepada perjudian ialah pertaruhan. Kalau kalah tak dapat apa-apa. Kalau menang dapat. Itu judi. Kalau kalah dapat juga. Menang dapat. Itu bukan judi. Kalau kalah tak dapat, menang pun tak dapat. Itu bukan judi. Tapi kalau kalah dapat, menang tak dapat. Itu judi. Dan ada pertaruhan. Kalau tak ada pertaruhan tak apa. Dia tak ada pertaruhan. Dia main je. Dia main. Lepas tu dia menang dapat hadiah. Itu tak apa. Ada hadiah tu bukan datang daripada duit apa? Duit pertaruhan, bukan. Itu apa nama ni? Duit bukan. Panjanglah ceritanya. Sampai masa judi nanti kita bincang. Dan berkenaan benda judi ni melibatkan ekonomi. Kena rojok orang yang lebih mahir. Di Malaysia, kalau di Malaysia ni macam Dr. Zahruddin.net. Itu antara mahir. Dan saya pernah dengar ulasan dia tentang judi ni. Apa yang dia katakan judi, apa yang bukan judi, secara spesifik. Dosa besar yang ke-13 sebagai contoh ialah menipu dalam timbang. Dia tipu, dia berniaga, dia tipu. Sepatut sekilo, dia buat tak cukup sekilo. Dia buat tak cukup sekilo. Ataupun dia buatlah cara tipuan yang lain. Ini juga dosa besar. Yang contoh 14, makan harta anak yatim. Ini dosa besar. Makan harta anak yatim ni besar sungguh tuan-tuan. Sebab makan harta anak yatim ni kadang-kadang atas dunia Tuhan tunjuk. Dosa makan harta anak yatim ni ada sebahagian besarnya di dunia Tuhan tunjuk. Menunjukkan begitu kejinya dosa makan harta anak yatim. Contoh ke-15, bakhil dengan harta, kedekut. Kedekut yang sampai bawa jadi dosa, kedekut tak nak belanjakan harta pada benda yang wajib. Zakat yang wajib, sedekah yang wajib. Yang sunat tu tak apa lagi. Kalau dia kedekut, dia tak nak keluarkan duit untuk sedekah sunat. Itu dia kedekut dari segi manusia je lah. Dia mungkin dibenci oleh manusia, mungkin dia tak dapat pahala, dia tak dapat bantuan di akhirat kelak, dia kurang pertolongan bekal ke akhirat. Tapi dia taklah berdosa. Tapi kalau dia tak nak belanjakan harta daripada jalan Allah, itu maknanya dia telah bakhil dengan harta yang termasuk dalam dosa besar. Contoh ke-16, bertenung nasib. Macam dalam surat khabar tu kan. Kalau buat gini jadi begini, kalau buat begini jadi begini. Ya, dalam Facebook pun ada.
ramal masa depan kita macam mana, begitu gini. Nama kita ni, apakah kita masa depan ikut nama kita. Itu semua adalah tenung nasib. Haram hukum dia. Kita akan bincang bila tiba masanya. Contoh ke-17, mendedahkan aurat ataupun tabarruj. Mendedahkan aurat satu, tabarruj lain. Tabarruj ni dia dah tutup aurat tapi dia bertabarruj. Dia berhias diri. Kalau mendedahkan aurat ni dia tak tutup aurat, tu mendedahkan aurat. Bertabarruj ni dia tutup aurat tapi dia masih bertabarruj. Dia masih menghiaskan diri dia. Ni panjanglah cerita tuan-tuan. Tapi saya ada satu ceramah khas tentang tabarruj ni. Kalau tak salah saya, ceramah tu saya buat di Masjid Al-Amin, Bandar Tun Sion. Ada sajuk saya detail, agak detail, spesifik tentang tabarruj ni. Apa yang dia katakan tabarruj. Tuan-tuan boleh buka balik lah. Carilah dalam Facebook. Walaupun ada insya-Allah. Dalam Facebook ada. Saya rasa cari dalam Facebook lah. Ada dalam Facebook saya. Type perkataan tabarruj. Video ataupun type perkataan Masjid Al-Amin Bandar Tun Sion. Ada. Tabarruj pun boleh carilah. Nanti jumpa ceramah saya tentang tabarruj secara spesifik. Dan kalau kita jumpa ayat-ayat tentang tabarruj, saya akan spesifikkan pula sekali lagi pada masa itu. Kalau umur dipanjangkan oleh Allah. Yang contoh terakhir, contoh yang ke-18, yang merujuk kepada dosa-dosa besar, ialah maksiat hati. Maksiat hati seperti takabur, riak dan ujub. Maksiat hati seperti takabur, riak dan ujub. Takabur tu dosa besar. Sombong, bongkak. Kita berasa kita kuat. Kita berasa kita kuat. Kita dah belajar dah dalam pilihan raya umum yang ke-14. Kalau kita sendiri-sendiri, apa jadi? Tapi bongkak, sombong, kita berasa dah boleh menang juga tanpa kita bersatu padu. Ni takabur, dosa besar ni. Takabur ni dosa besar. Dosa besar. Riak pun dosa besar. Ujub, berasa diri tu hebat, dosa besar. Sebab tu kita didiklah, asuhlah diri kita. InsyaAllah saya akan ulas benda ni dengan lebih spesifik bila jumpa ayat-ayatnya nanti yang ada hubungan dengan perkara-perkara ini. Tajuk berikutnya, perbincangan berikutnya ialah cara untuk bertaubat. Tapi cara bertaubat ni panjang tuan-tuan. Dia perlukan huraian yang spesifik. Jadi kalau saya baca juga malam ni, saya akan baca tergesa-gesa, tak puas hati saya. Jadi saya tinggalkan untuk sambungan kita dalam jadual yang akan datang, insya-Allah. Kita sambung, kita tinggal, tuan-tuan tanda kat situ. Saya pun nanti insya-Allah kalau tak lupa saya akan tanda tempat berhenti kita pada malam ini supaya kita boleh sambung. Saya sedang siapkan tafsiran surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar, tengok. Kalau siap tafsiran surah Al-Qadar ni, siap beberapa ayat, saya akan pindahlah sekejap untuk sambung balik nanti. Kalau tak, saya sambung dulu ayat, ataupun saya habiskan dulu ayat 3, ayat 2 surah Al-Baqarah ini, nanti baru pergi ke surah Al-Qadar. Kalau boleh, saya nak masuk dalam surah Al-Qadar ni belum bulan Ramadan lagi. Sebelum Ramadan saya nak masuk, kalau boleh lah, insya-Allah. Tengok macam mana. Jadi untuk malam ni kita berhenti sekadar itu saja. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam jadual kita yang akan datang. Walaupun mungkin selepas ini kuliah dah boleh pergi ke surau-surau, masjid-masjid, tetapi kuliah online ni saya akan buat juga. Kalau tak seminggu sekali, sebulan 3 kali. Kalau tak 3 kali, sebulan 2 kali, 2 minggu sekali, saya akan buat juga. Saya akan teruskan juga kuliah online saya ni insyaAllah. Di samping kuliah-kuliah di surau-surau yang saya tetap online kan juga, untuk tuan-tuan kongsikan bagi yang sudi untuk berkongsi. Jadi untuk malam ni saya berhenti setakat tu dengan sama-sama kita membaca tasbih kifarah surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.